Hai semua, hari ini kita lihat subtopik yang pertama untuk bab 11 iaitu 11.1 gerakan linear. Jadi dalam video kali ini, cikgu akan terangkan perbezaan antara jarak dengan sasaran serta unit ukuran dan maksud laju, laju purata, hal laju dan juga pecutan serta ukurannya. Pertama sekali kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan gerakan linear. Ia merupakan gerakan suatu objek dalam lintasan yang lurus. Kita lihat beberapa contoh gerakan linear bagi objek. Di sini daun sedang mengalami gerakan linear ke arah bawah. Yang ini pula menunjukkan gerakan linear basikal ke arah kiri. Dan ini adalah gerakan linear bola bowling ke arah hadapan. Okey, sekarang kita lihat perbezaan antara jarak dan sasaran. Jarak merujuk kepada jumlah panjang lintasan gerak suatu objek. Manakala sasaran ialah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arat yang tertentu. Dan unit SI bagi kedua-dua jarak dan sasaran adalah sama, iaitu meter ataupun singkatannya huruf M kecil. Okey, kita lihat contoh di sini ya. Jadi kita boleh lihat jarak itu merupakan jumlah panjang lintasan iaitu 80 meter tambah 80 meter sama dengan 160 meter. Manakala sasaran adalah lintasan terpendek iaitu 113.14 dan ada arah iaitu arah barat laut. Okey, next kita lihat laju pula. Now, laju ditakrifkan sebagai kadar perubahan jarak. Di mana apabila terdapat perubahan jarak, maksudnya objek ini dalam keadaan yang bergerak. Dan kita ada satu lagi istilah iaitu laju purata. Laju purata ini dia ditakrifkan sebagai kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui oleh suatu objek. Dan unit SI bagi kedua-dua laju dan juga laju purata adalah sama, iaitu meter per saat ataupun ringkasannya seperti dalam kurungan itu. Jadi kita boleh rumuskan laju itu sebagai jarak bahagi masa, manakala laju purata adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa yang diambil. Raja ini menunjukkan kedudukan pelari yang sedang berlari untuk jarak 100 meter. Jadi pelari ini dia akan mengalami perubahan jarak sebaik sahaja memulakan lariannya dari garisan permulaan. Perubahan jarak berlaku apabila pelari itu semakin jauh daripada garisan permulaan. Okey, mari kita tentukan laju pelari pada kedudukan A. Jadi kita gunakan rumus laju tadi iaitu jarak dibahagi oleh masa. Jadi jarak antara A dengan garis permulaan adalah 10 meter manakala masa yang diambil oleh pelari ini untuk tiba di kedudukan A adalah 2 saat. Kita masukkan ke dalam rumus dan kita bahagi 10 bahagi 2, kita dapat 5 meter per saat. Okey, sekarang kita tentukan pula laju pelari pada kedudukan B. Jadi kita akan gunakan rumus yang sama iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa dan kita masukkan nilai jarak dia adalah 50 meter iaitu jarak antara B dan garisan permulaan dan masa yang diambil adalah 6 saat. So kita bahagi, maka kita akan dapat lajunya 8.33 meter per saat. Okey, sekarang penentuan laju purata pelari tersebut pula. So, laju purata kita akan guna rumus laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak larian adalah 100 meter dan masa yang diambil untuk menghabiskan 100 meter larian adalah 10 saat. Jadi 100 bahagi dengan 10 kita akan dapat 10 meter per saat. Okey, next one pula kita lihat hal laju. Hal laju ditakrifkan sebagai kadar perubahan sasaran. Dan unit SI-nya sama macam laju tadi iaitu meter per saat. Tapi bezanya hal laju mempunyai arah. Jadi ini merupakan rumus hal laju iaitu hal laju sama dengan sasaran bahagi masa. Raja menunjukkan sebuah kereta yang mula bergerak dari titik mula O menuju ke titik akhir C pada sasaran 12 meter pada arah timur. Jadi please take note, sasaran melibatkan arah pergerakan objek.
Jadi kereta yang sedang bergerak ini mengalami perubahan sasaran dan hal laju kereta ini kita boleh tentukan melalui sasaran dan masa yang dicatatkan. Jadi sebagai contoh untuk mengira hal laju kereta dari titik O ke E, kita akan menggunakan rumus hal laju iaitu sasaran bahagi dengan masa. Jadi kita ganti antara O dan E itu 4 meter dan masa yang diambil adalah 2 saat. Jadi kita selesaikan 4 bahagi dengan 2, kita akan dapat 2 meter per saat ke arah timur. So ada arah. Sekarang kita cuba tentukan pula hal laju kereta dari titik A ke B. Jadi kita masih lagi menggunakan rumus yang sama iaitu hal laju sama dengan sasaran bahagi masa. Untuk mendapatkan sasaran, kita akan ambil jarak dari O ke B itu iaitu 8 meter dan kita tolakkan dengan jarak O ke E iaitu 4. 8 tolak 4 dan masa yang diambil adalah 2 saat. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat 2 meter per saat ke arah timur. Ingat, hal laju mempunyai arah pergerakan objek. Okay, last one, kita lihat tentang pecutan pula. Pecutan ditakrifkan sebagai kadar perubahan hal laju, iaitu apabila suatu objek itu mengalami perubahan hal laju. Dan unit SI bagi pecutan ialah meter per saat ataupun kita ringkaskan seperti di dalam kurungan. Ini merupakan rumus untuk pecutan iaitu A, acceleration. Jadi sama dengan perubahan hal laju dibahagi oleh masa yang diambil. Dan perubahan hal laju itu kita boleh tentukan dengan mengambil hal laju akhir tolak dengan hal laju awal bagi objek tersebut. Jadi kita lihat dalam raja, contoh jadi basikal ini dia bermula daripada keadaan pegun. Keadaan pegun maksudnya dalam keadaan yang tidak bergerak. So dia akan mula bergerak dengan hal laju seperti di dalam raja itu dan basikal itu dikayu dengan hal laju yang semakin bertambah. Jadi sekarang kita cuba kira pecutan bagi basikal tersebut. Kita gunakan rumus pecutan tadi ya. Jadi pertama sekali kita akan tentukan hal laju akhir dan juga hal laju awal. Jadi hal laju awal itu adalah kosong, dia start, dan hal laju akhir yang paling akhir sekali iaitu 4. Jadi 4 tolak dengan kosong. Okey, sebab hal laju akhir tolak dengan hal laju awal dibahagi oleh masa yang diambil untuk membuat perubahan tersebut iaitu sama dengan 5 saat. Jadi kamu selesaikan 4 tolak kosong bahagi dengan 5, kita akan dapat 0.8 meter per saat itu adalah pecutan basikal. Dan sekiranya brek basikal ditekan, hal laju basikal akan berkurang dan keadaan ini menunjukkan bahawa basikal ini sedang mengalaminya pecutan. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham. Jangan lupa buat latihan. Okey, bye.